salam sejahtera. Cogan kata Sabah Maju Jaya yang tertulis dalam Jata Sabah merupakan falsafah yang membina jiwa dan intipati perjuangan setiap anak Sabah. Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji bin Haji Noor memilih dan mengangkat slogan ini sebagai nama Pelan Pembangunan 2021 hingga 2025 bagi membawa citra inklusiviti, pemilikan bersama dan kebertanggungjawaban demi menjayakan agenda pembangunan negeri. Fasa pertama dimulakan dengan terbentuknya Hala 7 Sabah Maju Jaya, Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0 2021 hingga 2025 yang berpaksikan 3 teras utama iaitu sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan, modal insan dan kesejahteraan rakyat serta jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Tarikh Keramat 29 Mac 2022 menyaksikan genapnya setahun pelaksanaan Pelan Sabah Maju Jaya. Ulang tahun Sabah Maju Jaya ini diraikan menerusi satu majlis yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji bin Haji Noor. Semasa menyampaikan retrospektif aspirasi pada majlis itu, yang amat berhormat Ketua Menteri berkata, majlis ini bukan sekadar meraikan sebahagian daripada pencapaian dalam tempoh masa setahun, tetapi ia adalah wahana untuk kita semua bermuhasabah diri, wacana untuk kita berdepan dengan realiti dan wadah untuk kita bersatu hati meningkatkan hikmat bakti demi kepentingan pertiwi. Hala 7 ini adalah satu perjalanan panjang demi memastikan kita sentiasa berada di landasan yang tepat. Kita perlu menentukan garis masa dan melaksanakan retrospektif aspirasi, yaitu meninjau status prestasi dan memperteguh tekad aspirasi. Saya telah mengarahkan agar pengisian majlis sambutan setahun Hala 7 SMJ disertakan dengan penganjuran hari terbuka untuk membolehkan rakyat mendengar, melihat dan merasai nilai dan makna di sebalik pelan pembangunan ini. Genap setahun yang lalu yang amat berhormat Ketua Menteri telah menyerahkan dokumen Hala 7 Sabah Maju Jaya kepada semua ahli jemaah menteri sebagai simbolik amanah untuk memimpin pelaksanaan pelan pembangunan ini di setiap kementerian. Selain itu, upacara menandatangani Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement turut berlangsung melibatkan kerajaan negeri bersama dengan pihak berkepentingan. Bertitik tolak daripada itu, majlis kali ini turut menyaksikan 11 menteri menyerahkan semula laporan status pencapaian kementerian masing-masing kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Selain itu, upacara menandatangani Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement turut berlangsung melibatkan kerajaan negeri bersama dengan pihak berkepentingan. Sebanyak 19.8 bilion ringgit Malaysia berjaya diraih menerusi pemeteraian 10 memorandum yang tertumpu kepada pelaburan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Supitang. Saya telah dipertanggungjawabkan untuk mengatur MOU dan MOA yang untuk ditandatangani oleh pihak-pihak syarikat pelabur dan juga agensi-agensi kerajaan negeri. Secara keseluruhannya, yang 6 MOU yang ditandatangani oleh SOGDC dan pihak syarikat pelabur ini berjumlah 19.8 bilion. Selain itu, MOU antara kementerian dengan agensi lain turut ditandatangani pada majlis berkenaan. Konklusinya, kejayaan meraih jumlah pelaburan terbesar ini diyakini mampu meningkatkan ekonomi negeri seiring landasan menuju Sabah Maju Jaya. Semua kementerian, jabatan dan GLC termasuk agensi persekutuan telah mempersembahkan inisiatif dan program masing-masing menerusi penganjuran Showcase SMJ di ruang legar SICC. Reruai Showcase SMJ yang melibatkan 28 pepamer dibuka kepada orang ramai bermula 28 hingga 30 Mac lepas. Selain itu, program Career Gig turut diadakan yang menawarkan lebih 2,500 jawatan kosong dari pelbagai sektor dan industri. Pengunjung juga berpeluang menyaksikan robot pertama Kerajaan Negeri Sabah dalam acara Meet and Greet Paper selain membawa pulang hadiah menarik semasa cabutan bertuah. Seterusnya, penganjuran SMJ Evo Night telah dihiasi dengan peragaan pelbagai pakaian etnik contemporary yang dipakai oleh warga urus setia
bersama jemputan khas yang hadir. Sabah Evo Night berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah yang disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Ketingan. Pada majlis itu juga turut diadakan penyampaian bantuan berupa replika cek kepada Sabah Thalassemia Society dan Pertubuhan bagi Orang Buta Sabah. Ekadasa Sabah Maju Jaya pula telah berlangsung pada hari ketiga penganjuran sambutan setahun Sabah Maju Jaya. Persidangan dirasmikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar bin Untung. Yang Berhormat juga menjadi speaker pertama membentangkan tajuk mengenai prolog 3R, Revitalize, React and Responsibility, pemangkin pertumbuhan ekonomi dan penyampaian perkhidmatan. Seterusnya adalah mengenai modal insan memperkasakan ekosistem STIE di Sabah, diikuti topik pelancongan dan kelestarian hijau serta peranan kerajaan negeri dalam memperkasakan modal insan. Sebelah petang pula topik persidangan mengenai kepimpinan belia dan kecemerlangan sukan serta topik kesejahteraan rakyat melibatkan isu kumpulan sasar pembasmian kemiskinan serta jaringan infrastruktur. Hari kedua pula menyaksikan topik transformasi sektor pertanian dan keselamatan makanan, mengupas isu dasar kerajaan negeri serta isu perumahan dan perbandaran. Penutup tirai persidangan adalah sesi rumusan yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah merangkap Ketua Sekretariat SMJ yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Perbincangan serta perkongsian idea berbentuk inovatif serta harapan semasa penganjuran program Ekadasa Sabah Maju Jaya 2022 akan diteliti dan dibincangkan di peringkat kementerian untuk dijadikan output dalam memacu hala tuju Sabah Maju Jaya. Kenyataan ini dinyatakan sendiri oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar bin Untung semasa berucap merasmikan majlis penutupan epilog Ekadasa Sabah Maju Jaya tahun 2022. Jelasnya, sepanjang mengikuti program berkenaan, banyak janji baharu berkaitan kreativiti dan inovasi di setiap kementerian, jabatan dan agensi yang diperoleh menerusi pembentangan oleh setiap panel. Saya akan pastikan apa yang dibentangkan, apa yang dijanjikan tersebut dapat ditunaikan seperti mana yang mereka janjikan ataupun mereka lontarkan. Dan saya yakin bahawa janji-janji ini bukan hanya kepada stakeholder, kepada kerajaan negeri, kepada SKN dan Kabinet Negeri, tetapi ianya merupakan janji-janji yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, SUT yang duduk di hadapan ini kepada rakyat, dan rakyat berhak untuk menagih janji-janji tersebut. Tambahnya, kerajaan negeri turut mengalu-alukan perolehan input dari pemegang-pemegang taruh yang lain seperti Ketua Pegawai Eksekutif syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta, ahli-ahli akademik serta golongan belia. Baiklah, seterusnya kita akan mendengar ulasan ringkas mengenai sambutan setahun Sabah Maju Jaya menerusi temu bual eksklusif bersama 3 orang tetamu kehormat. Rakan setugas Sadam Idris ada laporannya. Penganjuran program maupun majlis tidak akan sempurna sekiranya tiada komitmen daripada individu-individu utama yang menjadi tulang belakang dalam menjayakannya. Begitu juga kejayaan menganjurkan majlis setahun hala 7 Sabah Maju Jaya yang berlangsung baru-baru ini adalah hasil kerjasama kukuh yang terjalin antara pengurusan tertinggi dengan pihak pelaksana. Individu-individu yang dimaksudkan ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Surveyor Safar bin Untung, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, dan Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Yang Berusaha Tuan Ramli Haji Karya. Mari kita sama-sama saksikan temu bual eksklusif yang kami bawa khas buat anda semua. Penglibatan 11 kementerian dalam mempersembahkan inisiatif dan program menerusi sambutan setahun hala 7 Sabah Maju Jaya amat membanggakan. Walaupun masih ada yang perlu ditambah baik. Kesemua kementerian ini telah menyerahkan semula laporan status pencapaian masing-masing kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri.
Kesungguhan dan komitmen 11 kementerian ini membuktikan bahwa mereka memegang kepada amanah dan tanggungjawab yang diberikan, terutama dalam melaporkan setiap gerak kerja dan pencapaian setahun kepada rakyat selaku pemegang taruh dan juga selaku klien utama. Antara yang saya lihat adalah bersangkut paut dengan usaha-usaha pembaharuan, kreativiti dan inovasi yang mana mendorong kita untuk berfikir outside the box. Saya akan memantau perancangan dan pelaksanaan terhadap janji-janji baharu yang telah dikemukakan oleh setiap kementerian, jabatan dan agensi dalam sesi Ikadasa SMJ tempoh hari. Oleh itu, tindakan segera perlu diambil bagi memastikan semua perkara-perkara yang dibangkitkan dapat dicapai. Secara realitinya, penyampaian perkhidmatan yang kita rancang tidak semestinya menepati kehendak golongan sasar. Oleh itu, perancangan yang rapi, khususnya dalam usaha mendekati golongan ini, akan dilaksanakan dari masa ke semasa. Contohnya, kita sentiasa turun padang ke lapangan untuk berjumpa sendiri dengan golongan sasar, mendengar keluhan, permasalahan yang mereka hadapi, dan berusaha untuk mencari solusi secara berperingkat. Kita cuba untuk membawa pejabat kepada masyarakat dan tidak perlu menunggu masyarakat ataupun rakyat datang ke pejabat untuk berjumpa kita. Saya berharap agar semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan perlu terus komited bagi melakukan yang terbaik secara berterusan, terutama dalam bekerja sebagai satu pasukan dan memberi komitmen yang tinggi pada bila-bila masa sahaja demi meneruskan kecemerlangan yang telah kita capai dalam tempoh setahun hala tuju Sabah Maju Jaya. Sejak plan Sabah Maju Jaya kita lancarkan pada 29 Mac tahun lalu, banyak kejayaan-kejayaan yang telah kita lakar atau kita telah capai. Tetapi apa yang menarik bagi saya iaitu mengenai dengan kemapanan fizikal yang dicatatkan oleh negeri Sabah melalui Plan Sabah Maju Jaya. Misalnya kita ambil contoh sebelum ini bahawa kita merekodkan pendapatan negeri dalam sekitar 4 bilion. Dan yang paling tinggi pada 2014 iaitu 4.541 bilion. Tetapi dalam tahun 2021, setahun selepas kita melaksanakan Sabah Maju Jaya, kita telah mencatatkan 5.449 bilion. Dan ini merupakan rekod yang tertinggi yang pernah kita catatkan sejak kita merdeka. Okey, ekspektasi saya selaku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ke atas 20.495 penjawat awam sedia ada, iaitu untuk mengubah cara kerja. Kerana tuntutan yang kita jahirkan, yang akan kita lahirkan dalam menjayakan Sabah Maju Jaya, iaitu satu revolusi, satu pendekatan yang tidak pernah dibuat sebelum-sebelum ini. Typical government servant pada ketika ini bekerja 8 hingga 5 petang. Dan ekspektasi atau hasil yang dijana itu dia dalam bentuk mediocre, maknanya apa yang ada. Untuk kita terus berjaya dalam Sabah Maju Jaya, penjawat awam kena bertindak 24/7, maknanya 24 jam dan 7 hari tanpa dibatasi oleh
waktu 8 masuk kerja, pukul 5 keluar, dan selepas itu kita jadi rakyat biasa dan tidak bertindak selaku penjawat awam. Dan apabila saya gagaskan bertindak 247, maknanya kalau kejadian itu kita ambil contoh kebakaran berlaku pada jam 1 pagi, 1 pagi juga kita selesaikan, kita tangani masalah. Kita tidak boleh tunggu kepada esok harinya. Demikian juga dengan kes-kes lain yang membabitkan perkhidmatan kita yang terputus. Kita kena tangani real time karena masyarakat memerlukan penyelesaian secara real time. Dan juga kita perkenalkan di kalangan penjawat awam 7T, yaitu penjawat awam hendaklah tangkas. Maknanya seperti yang saya nyatakan, kalau ada kejadian perkhidmatan kita terputus, kita kena bertindak pada ketika itu. Kedua, kita kena tepat dalam membuat penyelesaian kepada keluhan rakyat. Maknanya perkhidmatan kita tidak boleh lagi dianggap sebagai satu pendekatan yang merangkumi semua, tetapi dia kena personalize. Orang yang miskin ini penyelesaian dia bukan mau kasih duit. Could be kemiskinan di sini perlukan infra, kemiskinan di sana perlukan subsidi, kemiskinan di sini perlukan penyelesaian yang lain. So maknanya pendekatan kita sebelum ini yang lebih generalize itu kita kena personalize. Telus yaitu maknanya kita selaku penjawat awam kena telus dalam melaksanakan tanggung jawab kita. Kita tidak boleh berselindung atas kapasiti itu dan ini. Kita kena terus terang, jelas untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Dan keempat itu kita kena tertibkan tindakan kita. Kita kena tertibkan tindakan kita supaya tidak ada kita melangkah mana-mana kuasa-kuasa yang dimiliki oleh orang lain. Dan kita kena tertibkan tindakan kita supaya nanti ini mengelakkan daripada teguran-teguran daripada pihak lain. Dengan ketertiban kita melaksanakan kerja, saya yakin, saya percaya rakyat kita akan lebih selesa, akan lebih senang untuk menerima perkhidmatan kita. Dan kelima yaitu tanggung jawab. Maknanya setiap keluhan itu, keluhan rakyat, sama ada dia keluhan itu dizahirkan atau melalui media sosial dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab penjawat awam. Bukan hanya yang menjadi tanggung jawab sebelum ini apabila sampai di atas meja. No, tidak. Penjawat awam kena buka telinga, buka minda, bahwa setiap keluhan yang dizahirkan oleh rakyat itu adalah satu tanggung jawab penjawat awam. Dan yang keenam yaitu penjawat awam kena tegas dalam melaksanakan dalam apa kapasiti pun, daripada yang terendah sampailah yang teratas grade-nya. Kita kena tegas dalam menjalankan kerja kita. Kita maknanya kita tidak akan berkompromi dengan siapa-siapa. Apa yang diamanahkan kepada kita, kita laksanakan dengan tegas. Dengan maknanya, tegas itu tidak semestinya kita garang. Tegas itu kita tegas dengan senyuman. Kita laksanakan apa yang patut. Kita tolak dengan apa yang patut. Dan inilah yang ketegasan yang kita mau daripada penjawat awam. Dan yang paling terakhir, yang 7T ini, rasa berterima kasih kerana kita diberi kesempatan untuk berkhidmat. Kalau dulu kita bila kita sampaikan ke perkhidmatan kita kepada rakyat, kita expect rakyat itu berterima kasih sama kita. Tetapi kita lupa, kita ini the servant public servant. Maknanya sepatutnya kita yang berterima kasih kerana kita diberi kesempatan untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Kita hanya 20.493 orang. Then there is no reason for us not to thank the rest of the population yang kita serve. Karena tanpa dia orang, kita pun tidak ada kerja. So, insaf diri, musibah diri, we should be thankful to the opportunity given to us to serve the population, yaitu rakyat Sabah.
Itu ingatan saya kepada penjawat awam. Dan saya yakin bahawa Sabah Maju Jaya ini akan terus cemerlang, dan seperti yang saya nyatakan tadi, bahwa kita akan terus mengukir melakar sejarah-sejarah yang indah di masa akan datang. Sabah, salam Sabah Maju Jaya. Sambutan setahun SMJ yang berlangsung pada 29 Mac baru-baru ini telah menjadi sebagai satu titik mula bahawa Hala 7 Sabah Maju Jaya itu telah berjalan dan telah mencapai matlamatnya dalam tempoh setahun ini. Dalam tempoh tersebut, pelbagai program yang telah kita jalankan, program itu semuanya sebahagian daripada hasil ataupun outcome daripada inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya itu sendiri. Yang pertamanya ialah kalau kita lihat dari aspek peluang-peluang pekerjaan yang telah dijana melalui perniagaan dan juga melalui pelaburan-pelaburan baru. Pada 29 hari bulan ada dipanggil gig careers, ya. 2,500 peluang pekerjaan telah dibuka pada masa itu. Yang menariknya pada masa itu dua syarikat itu adalah pelabur yang baru, iaitu SK Nexilis dan juga daripada Kewing Group. Pelbagai pekerjaan ditawarkan oleh syarikat ini yang merhubungi respek ICT, kejuruteraan, pentadbiran kewangan dan lain-lain lagi. Ini sebagian daripada pencapaian Hala 7 Sabah Maju Jaya. Dan yang kalau kita lihat pada 29 hari bulan juga selepas upacara pelancaran oleh Yang Maha Ketua Menteri, ada tujuh MOU dan juga MOA diterangani yang bernilai 19.8 bilion. Ini sebagian daripada kejayaan bagaimana inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya itu dapat menarik pelabur-pelabur, menarik minat pelabur untuk melabur Sabah. Sebagai indikatornya ialah permulaannya ialah menandatangani MOU dan juga MOA pada masa tersebut. Dan seterusnya dalam tempoh 2 hari itu ada yang dipanggil Ikadasa. Ikadasa ini maksudnya satu forum yang bermatlamatkan, pertama menyebar luas, maklumkan apa yang telah kita buat, dan yang keduanya ialah mendapatkan input baru daripada pelbagai speaker yang terdiri daripada pemain industri dan juga anak-anak muda yang memberikan input yang akan dijadikan inisiatif pada masa akan datang. Baru-baru ini bertarikh 28 hingga 31 Mac lepas, Majlis Sambutan Setahun Sabah Maju Jaya telah berlangsung dengan jayanya bagi meraihkan genapnya setahun pelaksanaan SMJ. Majlis ini telah diadakan di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu. Walau bagaimanapun, usaha mempersiapkan majlis ini bukan satu kerja yang mudah. Sekretariat SMJ telah dilantik menjadi urus setia bagi menggalas tanggungjawab ini. Mari kita sama-sama saksikan ulasan ringkas oleh setiap ketua jawatan kuasa pelaksana Majlis Sambutan Setahun SMJ. Sebagai urus setia induk bagi sambutan setahun Sabah Maju Jaya pada tahun ini, sememangnya banyak perkara yang telah dilalui. Untuk sambutan ini kita telah mewujudkan 11 jawatan kuasa yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan dan juga pengarah-pengarah yang lain. Dan ini merupakan satu inisiatif ataupun permintaan daripada yang berbahagia Datuk Kepan sendiri yang ingin melihat semua bahagian terlibat dalam menjayakan sambutan setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya. Dan tidak dinafikan, banyak perkara, banyak benda baru yang telah kita perolehi, yang kita temui sepanjang persediaan dan sehinggalah penganjurannya pada 29 Mac sehingga 31 Mac 2022.
semasa sambutan setahun SMJ, saya telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras showcase atau pameran untuk 3 hari. Dan yang terlibat untuk pameran ini adalah 28 pempamer, iaitu semua kementerian di negeri Sabah, beberapa jabatan persekutuan dan juga pelabur dan syarikat yang kami telah memastikan yang pempamer telah menunjukkan inisiatif dalam setahun SMJ dilaksanakan apa yang kementerian telah laksanakan. Jadi kami telah bertanggungjawab untuk memastikan berapa besar ruang pameran, layout, juga bahan-bahan pameran itu bukan cara lama ya, lebih kepada dalam bentuk digital. Bersesuaian dengan peranan bahagian gubernan dan korporat yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan jawatan kuasa perasmian dan publicity, yang mana peranan jawatan kuasa ini bermula seawal lawatan tapak majlis yang diadakan bersama pihak ICICC dan juga jawatan kuasa lain yang terlibat. Selain itu, kami juga bertanggungjawab untuk memastikan susun atur Dewan termasuk persediaan pentas, sistem audio dan visual, gimik pelancaran atau perasmian video montage dan persediaan lain dapat diselaraskan dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Tidak kurang penting juga adalah persiapan semasa raptai teknikal dan raptai penuh yang diadakan sebelum majlis tersebut berlangsung. Ini bagi memastikan program yang dirancang berjalan lancar seperti yang telah ditetapkan dalam susun atur majlis berkenaan. Manakala sebagai jawatan kuasa publicity pula, kami bertanggungjawab untuk memastikan setiap reka bentuk, papan iklan, billboard, banner, banting, digital billboard, portal infografik dan lain-lain bahan publicity lain dapat disediakan lebih awal sebelum pengisian atau cara dimuktamadkan oleh pihak atasan. Antara cabaran yang dihadapi semasa membuat persiapan majlis sambutan setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya yang berlangsung selama 4 hari ini lebih-lebih lagi melibatkan peranan daripada pelbagai pihak dan agensi. Sudah pasti pengisian atau cara program tidak dapat dimuktamadkan dalam masa yang ditetapkan seperti dalam perancangan di peringkat awal. Ini adalah disebabkan pihak yang terlibat, sebagai contoh pihak pempamer yang terlibat dalam showcase SMJ dan para panel yang terlibat dengan ikadasa SMJ tidak dapat diputuskan dengan lebih awal berdasarkan kesesuaian, persediaan dan komitmen mereka yang terlibat. Keadaan ini sedikit sebanyak mempengaruhi jangkaan masa yang telah kami tetapkan dalam penyediaan bahan publicity untuk disiarkan lebih awal. Namun begitu, itu bukanlah satu kekangan bagi kami kerana saya mempunyai pegawai dan kegitangan di kalangan gubernan dan korporat yang mempunyai kesungguhan yang tinggi dan boleh bekerja lebih masa tanpa mengira waktu dan korban tenaga. Komitmen kerja yang tinggi ini di samping pemahaman yang begitu mendalam akan peranan yang dipertanggungjawabkan kepada mereka bagi melaksanakan tugas yang diberikan mengikut ketetapan akhir yang telah diputuskan amatlah membanggakan saya. Mengetuai AJK jemputan majlis sambutan setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya telah melaksanakan tanggungjawab amanah yang telah diberikan dalam usaha mengenal pasti menjemput dan mengatur susunan tempat duduk pihak jemputan Dewan Keneman yang terdiri daripada Kabinet Negeri dan Persekutuan, Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta dan juga pihak NGO sepanjang sambutan yang mula pada 27 hingga 31 Mac 2022. Dari aspek cabaran, AJK jemputan menerima maklum balas dari pihak yang dijemput pada saat-saat akhir. Dan selain itu, atau cara program yang sering berubah juga telah melewatkan pengagihan jemputan dan maklum balas
dari pihak yang dijemput. So, walau bagaimanapun, semua masalah ini telah dapat ditangani dengan semangat tolak ansur dan semangat solidarity antara pihak yang menjemput dan pihak yang dijemput. Merangkap Ketua Jawatankuasa Showcase SMJ bagi pameran Jepun, bertanggungjawab menyusun aktu pameran dan ruang digital untuk mempamerkan aplikasi projek pendigitalan. Peranan ketua adalah membuat persiapan bagi gimmick pelancaran Showcase SMJ dengan robot Pepper, iaitu robot humanoid pertama Kerajaan Negeri Sabah. Baik pada majlis sambutan ulang tahun SMJ baru-baru ini adalah memperkenalkan robot Pepper kepada pejabat awam dan orang awam. Ini merupakan satu pengalaman yang sangat bermakna. Pameran Pepper ini juga memberi satu daya tarikan semasa majlis diadakan untuk memberi peluang kepada orang ramai berinteraksi secara mesra dengan humanoid robot. Bagaimanapun, cabaran utama kita adalah untuk memastikan robot Pepper dapat berfungsi dengan baik, memandangkan robot ini sensitif dengan persekitaraan. Justru, pihak kami mengambil jalan penyelesaian dengan menyediakan khas yang bersesuaian. Manakala cabaran kedua ialah time constraint dalam menyediakan ruang pameran pendigitalan, iaitu Digital Island. Walau bagaimanapun, cabaran ini dapat diselesaikan dengan teamwork. Pembangunan organisasi yang telah diberi tanggungjawab sebagai Ketua Urustia Jawatan Kuasa Jamuan Makan dan juga Jamuan Makan Malam Evo Night sempena sambutan setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya. Agak mustahil sekiranya kita melaksanakan satu-satu program tidak berhadapan dengan cabaran. Begitu juga dengan kami juga menghadapi cabaran. Tetapi sebelum itu, saya ingin berkongsi tugas-tugas yang telah diamanahkan sebagai Jawatan Kuasa Kerja Jamuan Makan dan juga Jamuan Makan Malam Evo Night, di mana kami telah diberi tanggungjawab untuk menentukan ataupun memilih tema Jamuan Makan Malam Evo Night dan juga memilih menu sepanjang program sambutan Hala 7 Sabah Maju Jaya diadakan, iaitu bermula pada 28 hingga 31 Mac baru-baru ini. Selain daripada itu, kami juga menghadapi cabaran dari segi tugas-tugas hakiki, kerana pada masa yang sama kami diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mendesak, dan pada tarikh yang sama kami juga diberi tanggungjawab untuk memastikan jawatan kuasa kerja jamuan dan juga jamuan makan malam Evo Night diadakan dengan lancar. Cabaran itu dapat diatasi apabila pihak kami, bahagian pembangunan organisasi, mengagihkan tugas di kalangan kami dengan teratur. Sebagai Ketua Jawatan Kuasa Pentas dan Acara sempena sambutan setahun Sabah Maju Jaya yang telah diadakan di Sabah International Convention Center pada 29 Mac 2022. Peranan yang telah diberikan kepada kami adalah untuk memastikan perjalanan atur cara pentadbiran dijalankan dengan lancar dan baik. Sepanjang persediaan pelaksanaan sambutan tersebut, banyak cabaran-cabaran yang telah kami tempuhi. Salah satu daripada cabaran tersebut adalah
di mana apabila diarahkan untuk memindahkan kedudukan tempat duduk VVIP yang sepatutnya dibuat berdepan dengan pentas, tetapi diarah pada saat-saat akhir untuk disimpan ataupun ditempatkan di atas pentas. Cabaran yang seterusnya adalah di mana pada hari sepatutnya diadakan raptai, iaitu sehari sebelum majlis pelancaran sambutan tersebut, pentas belum lagi tersedia. Oleh itu kami dengan beberapa bahagian telah mengadakan raptai tersebut pada sebelah malam bersama-sama dengan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Walau bagaimanapun, cabaran-cabaran yang telah telah kami terima atau telah kami tempuhi itu dapat diselesaikan, di mana kerjasama dari semua bahagian telah diberi untuk menyelesaikan beberapa tanggungjawab yang dibuat, di mana termasuk juga bahagian perkhidmatan awam dan bahagian khidmat pengurusan telah membantu. Begitu juga jawatan kuasa induk telah membantu dalam menyelesaikan perubahan-perubahan yang telah dibuat pada saat-saat akhir. Pada Majlis Penutupan Sabah Majujaya pada tahun ini, bahagian perkhidmatan telah bertindak sebagai jawatan kuasa Epilog Ekadasa yang juga merupakan majlis penutupan. Jawatan kuasa Epilog Ekadasa ni dia bertindak sebagai floor manager untuk mengawal keseluruhan majlis pada hari tersebut, di mana kami telah bekerjasama dengan bahagian-bahagian lain dan juga bahagian istiadat dan protokol untuk agar perjalanan agar majlis tersebut berjalan dengan lancar. Sebagai pegawai pengiring, penyampaian sijil-sijil dan juga sijil-sijil kepada panel jawatan kuasa dan mengatur sesi bergambar dengan dev-dev jemputan. Di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pegawai interim, iaitu pegawai high talent yang telah menjayakan program ini, yang terlibat sebagai panel, forum dan pelapor dalam sesi Ekadasa tersebut. Atas kerjasama semua pihak, terutama sekali bahagian-bahagian yang terlibat dan juga jawatan kuasa induk Puan Moira yang sentiasa mendapat maklum balas agar semua tugasan dapat diselesaikan dengan cemerlang. Telah dipertanggungjawabkan untuk memimpin jawatan kuasa ucap utama SMJ. Jadi peranan jawatan kuasa ucap utama ini ialah untuk menyediakan ataupun memberi input-input dan selanjutnya menyediakan draft ucapan teks yang amat berhormat Ketua Menteri berhubung dengan setahun kejayaan SMJ. Peranan yang kedua pula ialah menyediakan slide presentasi yang melibatkan informasi infografik dan juga gambar-gambar yang bersesuaian untuk ditengahkan, dan semestinya ianya mesti selaras dengan teks ucapan yang disediakan oleh pihak kami dan juga final oleh pihak Setiausaha Sulit Ketua Menteri. Yang lebih mencabar ialah masa yang begitu suntuk yang diberikan kami untuk menyediakan slide presentasi ini, sebab keperluan ini
kita perlu masa untuk mencantikkan atau menambah atau memberi infografik dan gambar kepada teks-teks ucapan tersebut. Masalah yang kami hadapi ialah teks ucapan ini yang kami terima agak lewatlah petang pada hari yang sehari sebelum majlis akan berlangsung. Jadi kami hanya mempunyai beberapa hari saja, maafkan saya, hanya mempunyai beberapa jam saja untuk kami sediakan, sehingga esok harinya itu majlis perasmian berlangsung. Jadi tim saya anggap berjaya walaupun mereka bekerja keras hingga pukul 4 pagi untuk menyadarkan teks tersebut, dan boleh saya banggakanlah sebab masa yang begitu singkat yang diberikan, kami berjaya juga menyediakan teks tersebut. Tambahan pula yang memudahkan kami ialah sebelum acara yang sebenarnya bermula, kami sebenarnya telah menyediakan soft copy ataupun isu-isu yang penting yang kami telah kumpulkan dalam satu bahagian. Jadi bila teks tersebut walaupun lewat, jadi kami dapat glance semua yang maklumat-maklumat ini dan memendekkan masa kami untuk menyediakan slide tersebutlah. Jadi saya berbangga dengan saya punya tim walaupun masanya yang begitu singkat, tapi dapat disediakan juga pada akhirnya. Bahagian khidmat pengurusan selaku jawatan kuasa, kewangan dan keselamatan bagi majlis acara Sabah Maju Jaya ini mempunyai 4 peranan dan tanggungjawab. Yang pertama, dari segi aspek keselamatan. Di sini kami telah meminta pertolongan daripada pihak polis Diraja Malaysia untuk membantu dan menyelaras keselamatan acara ini. Secara terus terang, kredit diberi sepenuhnya kepada PDRM di majlis ini. Tanggungjawab seterusnya, 3 tanggungjawab seterusnya adalah berkait terus dengan tugasan harian bahagian khidmat pengurusan. Yang pertama adalah sebagai sokongan kepada 9 pengarah bahagian yang lain dan juga pengurusan atasan. Di sini kami bersedia untuk membantu apa-apa masalah yang dihadapi mereka. Sebagai contoh, baju korporat yang terpaksa dibuat sebelum majlis ini disiapkan dalam masa 2 minggu, 50 baju korporat. Tanggungjawab seterusnya adalah sebagai penyumbang kepada tenaga kerja bagi sebelum, selepas dan semasa acara dijalankan. Sebagai contoh, bahagian khidmat pengurusan telah mengkerahkan 1/4 daripada tenaga kerja kami untuk menjadi usher dan usherette dan juga petugas am semasa hari tersebut. Dan tanggungjawab terakhir kami adalah sebagai eyes and ears kepada pengurusan atasan, iaitu Datuk Ketua Pengarah dan 2 timbalan Ketua Pengarah. Di sini kami akan menerima arahan dari semasa ke semasa dan menjalankan tugasan tersebut. Secara amnya, majlis ini telah telah berjalan dengan begitu sempurna dan banyak yang dipelajari dari pengalaman ini. Sudah jelas lagi bersuluh bahawa Pelan Sabah Maju Jaya sememangnya penting sebagai panduan hala tuju dasar dan program kerajaan. Seterusnya, pemandu arah pelaksanaan secara terancang dan strategik bagi mencapai sasaran yang bertepatan dengan keperluan pembangunan negeri. Walau bagaimanapun, semua pihak perlu terus bekerja sebagai satu pasukan dan bersedia pada bila-bila masa memberi komitmen yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan demi Sabah Maju Jaya. Sebelum mengakhiri laporan eksklusif khas setahun Sabah Maju Jaya ini, saya bagi pihak produksi ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak sama ada secara langsung maupun tidak langsung menjayakan laporan pada kali ini. Sekian daripada saya, Putri Syed Hamid. Semoga kita berjumpa lagi.
tercinta, bersatu padu serta merdeka. Negeriku yang aman harmoni, transformasi dikecapi dinikmati. Satu aspirasi, satu destinasi, visi dan misi milik kita semua. Sabah maju jaya dalam Malaysia, dikenali di seluruh dunia. Sabah maju jaya, gabungan rakyat, meneraju hidup aman bahagia. Generasi Z, mari bangkitlah, kita bersatu menjadi teguh. Negeri Sabah, bumi yang tercinta, tanah tumpah darahku. Ayo kita jadikan negeri kita terus terbilang maju jaya dalam Malaysia dan di seluruh